Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini isu yang paling hangat berlaku di Malaysia beberapa tahun yang lepas dan telah dibongkar semula hari ini. Wow! Bagi Anda yang masih ingat ataupun bagi Anda yang masih lagi terkejut dengan pendedahan beberapa waktu yang lepas, kalau kamu masih ingat satu kes yang berlaku di mana seorang pegawai jabatan air ataupun pengarah jabatan air yang telah pun disiasat oleh SPRM telah menggemparkan Malaysia. Pada waktu itu, kalau saya tak silap, Anda mungkin masih ingat ketika serbuan dibuat di rumah suspek, duit wang tunai ditemui di pelbagai tempat. Ada yang kata duit itu di tempat ini, duit itu di tempat itu dan sebagainya. Terlalu banyak duit. Hari ini satu pendedahan yang luar biasa berkaitan isu tersebut yang sudah lama kita tunggu-tunggu. Sila tinggalkan komen Anda. Bagi yang Anda kali pertama mengikuti channel ini, tekan butang subscribe itu percuma. Tolong bantu tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, kita sebenarnya pernah dikejutkan dengan pengarah jabatan air daripada Sabah yang melampau kekayaannya satu ketika dahulu. Hari ini, berita daripada FMT menyebut bekas pengarah jabatan air dibayar RM 1,3 juta selama 11 tahun. Mahkamah diberitahu. Seorang saksi dalam perbicaraan kes rasuah jabatan air negeri Sabah berkata, beliau memberikan wang kepada pengarah agensi berkenan ketika itu, yaitu Awang Muhammad Tahir, Awang Muhammad Talib, RM 1,35 juta setahun bermula 2004 hingga 2015. Wah! Banyaknya. Satu tahun, bayangkanlah. Saksi ini mengatakan bahwa setiap tahun beliau membayar bekas pengarah jabatan air negeri Sabah ini sebanyak 1,35 juta bermula 2004 hingga 2015 selama 11 tahun. Tiap-tiap tahun dapat RM 1,35 juta. Kelu lidah kita. Tak tahu nak cakap apa. Gaji sudah besar, sudah berpangkat pengarah jabatan air negeri Sabah. Ini bukan satu jawatan yang kecil. Ini jawatan pengarah. Uangnya sudah banyak. Gajinya sudah besar. Apalagi yang dia mau. Tapi tak puas lagi lah kan. Apa yang tak puas, diminta lagi. 1,35 juta setahun. Setiap tahun 1,35 juta. Ini gaji orang gila punya kaya nih. Bagi orang pegawai-pegawai biasa, sampai mati pun tak akan dapat jumlah gaji ini selama setahun. Tak akan dapatlah. Tak akan dapat, boleh kata hampir-hampir mustahil lah. Mungkin itulah sebabnya mereka terpengaruh. Katanya, tindakan itu sebagai tukaran diberikan kontrak kepada syarikatnya. Wong Kok Voi atau Michael, 69 tahun, memberitahu Mahkamah Session Kota Kinabalu bahawa beliau mula membayar wang tersebut sebagai tanda terima kasih selepas Tahir dilantik sebagai pengarah agensi itu pada tahun 2003. Menurut The Borneo Post, Wong berkata, pembayaran dibuat 3 kali setahun dan setiap pembayaran melibatkan RM 450,000 dan dianggarkan telah membayar Tahir sekitar 16,2 juta keseluruhannya. Wow, banyaknya duit, 16,2 juta selama 11 tahun. Kalau ada duit ini tak payahlah jadi pengarah jabatan air lah. Lebih baik dia jadi jadi orang kaya segera. Tapi itulah, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Itu tepat pada waktunya. Dan satu perkara lagi yang selalu jadi gurauan anak-anak muda pada ketika ini, mereka kata orang tamak selalu untung. Mereka kata orang tamak ni kadang-kadang untung juga. Dan kadang-kadang saya setuju juga. Tapi
Benar pada waktunya, orang tamak selalu rugi. Sudah jadi pengarah dengan gaji yang besar, masih lagi tamak nak dapat kaya cepat, ambil rasuah, nah sekarang terpalit dan hidup menjadi amat-amat sukar. 16,2 juta ini kalau disita oleh SPRM, habislah kan, tiadalah duit sudah. Beliau berkata, dana disalurkan itu sebagai penghargaan kerana memperuntukkan kontrak kepada syarikatnya, yaitu Bintang Jaya Enterprise. Jika saya tidak memberikan dia wang, besar kemungkinan saya tidak mampu mendapatkan seberang kontrak daripada pihak jabatan. Selepas memaklumkan kepada dia sehari sebelum, kami kebiasaan akan bertemu berdekatan Resort Golf. Wow, di Resort Golf nih, saya akan masuk ke keretanya dan meletakkan wang dalam beg plastik di lantai keretanya. Banyaknya duit, Rm450.000 tunai dimasukkan dalam beg plastik dan masuk ke dalam kereta dan diletak di lantai kereta. 450.000 dalam satu plastik. Lepas itu diletak begitu saja, dibawa pulang. Nanti simpan di mana? Itu yang ada kata ketika serbuan dibuat, ada banyak duit, ada yang disimpan di tempat ini, di tempat itulah. Bila buka almari itu, jumpalah macam-macam lah yang terjumpa pada waktu itu. Itu memang betul-betul pada waktu itu ketika isu ini sangat panas di Sabah, orang-orang Sabah hampir semua terkejut. Dan malangnya sampai sekarang keadaan air di Sabah tidak lagi selesai-selesai. Masalah tetap sama. Kalau di tempat kami, di daerah Pitas, tidak tahulah bila baru ada penyelesaian air. Masalah air. Sejak saya lahir sampai umur sekarang, air tak pernah selesai-selesai di daerah Pitas. Sungainya besar. Kalau cakap air tiada, banyak. Kalau banjir, besar banjir. Sungai besar. Tapi air tak sampai-sampai lagi di kampung. Kenapa? Tak tahulah. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi adakah ini antara sebabnya? Anda mungkin boleh membantu saya untuk memberikan jawaban itu. Kata beliau lagi, atau saksi ini mendedahkan lagi. Jika kami ada ke lapangan, kami akan minum kopi di sana sekitar 20 menit seperti itu. Tetapi kami tidak pernah berbincang berhubung wang sumbangan. Hanya cakap-cakap kosong, kata beliau. Saya pikir saya sudah meraih lingkungan 12 juta ringgit keuntungan bersih daripada projek diberikan kepada saya, kata beliau lagi. Keuntungan bersih 12 juta, tapi yang diberi 16,2 juta. Makna kata keuntungan syarikat itu lebih kecil berbanding rasuah yang telah diberikan di himpun tersebut. Aduh. Tahir 58 tahun sedang dibicarakan bersama istrinya Fauziah Piut 55 tahun dan bekas timbalan pengarah Jabatan Air Negeri Lim Lam Beng 66 tahun. Pada 29 Disember 2016, ketiga-tiga mereka mengaku tidak bersalah terhadap 37 pertuduhan penggubahan wang melibatkan Rm61,57 juta. Aduh, banyaknya. Bekas timbalan pengarah jabatan Teo Chi Kong yang pada mulanya merupakan suspek utama dalam kes berkenan dibebaskan daripada 146 pertuduhan penggubahan wang melibatkan Rm32,93 juta pada Mac 2022. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.